Kelas, kita sambung untuk buat latihan. Saya tak ingat lah, saya tak pasti latihan esei bab 3 ni 3 ke 2 tak ingat ya. Okey, sila semak buku latihan masing-masing. Hari ni kita akan buat 2 esei. Esei yang pertama, A. Terangkan maksud lompang deflasi 3 markah. B. Dengan berpandukan gambar raja, pendekatan AEAS, terangkan jurang pendapatan negara dan lompang deflasi. Untuk A, terangkan maksud lompang deflasi. Awak perlu bagi definisi dan formulanya. Okey, untuk bahagian B, awak perlu lukis gambar raja yang betul. Tak boleh lukis suntikan bocoran. Mesti AEAS. Dan terangkan jurang pendapatan negara dan lompang deflasi. Boleh rujuk page 52. Okay, ini ialah page 52. Inilah gambar rajanya. So this is the definition. If you are using this AEAS, ayat nombor 3 ini, lompang deflasi juga berlaku apabila suntikan kurang daripada bocoran. This one don't need to write. Don't need to write unless the question asks you to use suntikan bocoran. If the question asks you to use suntikan bocoran, then you need to do the first sentence and then the third sentence. Understand? So for this question, you only need the first sentence, which is the definition. And then the second one, terangkan tentang perbelanjaan aggregate. Sebab soalan itu minta perbelanjaan aggregate punya gambar raja. So lukiskan gambar raja ini ada 2 markah. Okay, lepas tu huraiannya. So ini cara untuk terangkan. You hanya perlu terangkan sampai lompang deflasi saja, full stop. Tak perlu terangkan cara untuk tutup lompang ini. Tak perlu. Sebab soalan itu hanya minta terangkan lompang deflasi. And another one, the second question. Dengan berpandukan gambar raja, pendekatan WJ, terangkan satu langkah dasar fiskal dalam mengawal inflasi 10 markah. Soalan ini pun bukan susah. Asalkan you kena sebut dasar fiskal di sini. Dia sengaja tak sebut lebihan kekurangan. So you must mention this one. Dasar fiskal, lebihan you akan dapat 1 markah. Lepas tu dalam dasar fiskal lebihan ini ada 2 langkah. Dia nak awak terangkan 1 langkah saja. Biasanya kita akan terangkan yang paling senang punya iaitu G, perubahan G. This one. Because this one susah sedikit. Kecuali soalan itu minta. Sebab ini kena terangkan perubahan C lagi lah, perubahan S lagi. So, saya rasa kalau soalan tak minta, kita guna cara yang paling senang iaitu perubahan G sahaja. Untuk soalan ini, okay, kita boleh rujuk muka surat 55. Muka surat 55. So, what you need to terangkan, macam mana you nak terangkan. First thing, you mesti ada gambar raja ini. Okay, gambar raja ini, jangan lupa kena teliti GO dengan G1. Lepas tu sini ada perubahan G. Ini AB. Okay, I want, okay, 10 markah. Dia nak apa 10 markah? First thing, you kena sebut dasar fiskal lebihan adalah satu dasar kerajaan yang mengurangkan perbelanjaan G dan menaikkan T. Digunakan untuk merapatkan lompang inflasi. Okay, then you boleh sebut, kalau sebab you nak sebut salah satu langkah saja kan. So you boleh terus semasa inflasi kerajaan perlu mengurangkan G bla 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 dan sebagainya. For this T tak perlu sebut. Okay, because you only want to talk about the G. Dengan macam ini ada 1 markah, 2 markah. Okay, ini tambah lagi 2 dah 4 markah. Sekarang cikgu nak ajar apa cara nak senang sikit. Tak perlu nak hurai begitu panjang. Of course, the first sentence must have lah. So, the first sentence you must have the titik EO. But this one titik E1 tak perlu sebut. Tak perlu sebut.
you terus boleh jump daripada ini, you boleh sebut pada OYF. Sebab you nak kata pada OYF berlaku ada satu gap. The gap is called lompang inflasi. And please change this one to AB because you already changed this one to B. Okay, then the rest is all the same. So ini cara untuk huraikan.